يا سيدي يا رسول الله، يا سيدي يا رسول الله، يا سيدي يا رسول الله، يا حبيب الله، يا نبي الله، تفضلا من جنابك الكريم ادخلنا في شفاعتك وإحاطتك، وبشرنا جميعا بالإجابة والقبول والرضا من المولى الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ساداتي وسيداتي. Tuan-tuan dan puan-puanku sekalian, ربنا إن شاء الله جميعا kita semua يجمعنا بسيدنا رسول الله Rabbana himpunkan kita dengan Sayyidina Rasulullah في الدنيا والآخرة. di dunia dan akhirat. ونبدأ ونقول Kita mulakan أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وزوجاته وذرياته ومحبيه وأنصاره إلى يوم القيامة. أما بعد، يكمل في هذا الرؤية رقم العدد رقم 4 والرؤية رقم 3 في كتاب سيدنا الشيخ أحمد بن ثابت، في كتابه المشهور التفكر والاعتبار في فضل الصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم النبي المختار. siri ini diteruskan lagi. Sekarang sudah siri yang ke-4 dan akan menceritakan mimpi yang ketiga yang ditulis, yang dicatat oleh Sidna Ahmad bin Thabit radhiyallahu taala anhu daripada kitab beliau At-Tafakkur wal I'tibar, pada menyatakan fadilat selawat dan salam ke atas junjungan Sayyidina Maulana Muhammad Rasulullah SAW, Nabi pilihan. يقول الشيخ berkata, ومن فضائل ما رأيت لهذه الصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما. di antara fadilat yang aku lihat dengan amalan mengucap selawat dan salam ke atas junjungan Sayyidina Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taslima, أني رأيت رؤيا ذات ليلة ialah pada satu malam aku bermimpi رجلين يتخاصمان وهم يتخانقان، يعني تقريبا يتقاتلان. melihat dua orang lelaki bertengkar dan mereka bergaduhlah. فقال أحدهما لصاحبه Maka salah seorang berkata kepada temannya itu, ائت معي نتحاكم عند سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. mari ikut aku, kita mendapatkan keputusan hukum daripada Sayyidina Maulana Muhammad Rasulullah SAW. فساروا واتبعتهما. Maka kedua orang yang bergaduh tadi pun pergi, aku ikut mereka berdua. فإذا به في مكان مرتفع. Lalu sampailah ke satu tempat yang tinggi. فقال أحدهما Salah seorang berkata kepada kawannya, يا سيدنا يا رسول الله. salah seorang berkata, dua orang yang bergaduh tu salah seorang yang berkata, ya Sayyidina ya Rasulullah, إن هذا اتهمني بحرق داره. sesungguhnya si fulan ini telah menuduh aku membakar rumahnya. فقال له صلى الله عليه وسلم Maka sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, افترى عليك تأكله النار dia telah mereka-reka cerita ke atasmu, dia akan dimakan api neraka. واستيقظت Aku terkejut, ولم يخاطبه بشيء. aku terkejut dari tidurku, dan Sayyidina Nabi SAW tidaklah menambah apa-apa bicara kepada orang itu. ودعوت الله أن يريني مرة أخرى سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dan aku pun berdoa kepada Allah agar menunjukkan aku lagi, menemukan aku lagi dengan Sayyidina Maulana Rasulullah SAW dalam mimpi. فنمت فإذا ببراح يقول، يعني بإنسان ينادي. Maka kembalilah aku tidur, lalu aku melihat mimpi lagi, ada satu orang menyeru, يا من أراد أن يرى سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فليسع معنا، يعني يمشي معنا، يجي معنا. hai siapa yang mahu melihat junjungan Sayyidina Rasulullah SAW, marilah ikut kami. فإذا بأقوام يتبعون البراح وعليهم لباس أبيض. Lalu aku melihat ada satu kaum mengikut penyuruh tadi, dan kaum itu mereka semua memakai pakaian putih. لهذا السبب شوفوا حتى في الرؤيا، Tengok ya, cuba lihat, hatta dalam mimpi sekalipun, حتى في الرؤيا يحبوا اللباس الأبيض. hatta dalam mimpi sekalipun kelihatan yang disukai adalah pakaian putih. حتى في مجالسنا في الذكر Hatta kami dalam majlis-majlis zikir kami, نحب نلبس الأبيض. kami suka memakai pakaian putih. حتى ما شاء الله في ماليزيا Hatta Masya Allah di Malaysia, كل التليكوم يحبوا يسووا أبيض زي الملائكة النساء ما شاء الله. wanita-wanita Malaysia, Masya Allah, kalau mereka pakai telekung tu, mereka jahit telekung, mereka suka telekung tu mesti warna putih, macam malaikat, Masya فاللون Allah. الأبيض ملك الألوان. Maka memanglah warna putih tu raja segala warna. فقلت لأحدهم
Maka aku, artinya pengarang Sayyidina Ahmad bin Thabit, berkata kepada salah seorang daripada kaum يا itu, هذا سألتك بالله العظيم hai Tuan, aku bertanya kepadamu dengan nama Allah yang Maha Agung, ونبيه الكريم صلى الله عليه وسلم demi nabinya yang termulia sallallahu alaihi إلا ما wasallam, أخبرتني أين سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. kau khabarkanlah kepada aku di mana dia Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فقال لي هو في المكان الفلاني. Maka berkatalah orang itu kepadaku, baginda sallallahu alaihi wasallam berada di tempat sipolan. فدعوت الله بحرمة الصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبلغني إليه صلى الله عليه وسلم في ذلك المكان. Maka berdoalah aku kepada Allah demi kehormatan selawat ke atas junjungan baginda SAW. Ni aku minta pada Allah menyampaikan aku kepada baginda di tempat itu. حتى أصل قبل هذه المخلوقات. Maka sampailah aku, sebelum sampainya makhluk-makhluk itu aku dah sampai dulu, لأتفرد به صلى الله عليه وسلم وأنال منه مرغوبي صلى الله عليه وسلم. supaya aku dapat bersendirian, berdua-dua dengan Sayyidina Nabi SAW, dan untuk aku mencapai kehendakku, tujuanku kepada baginda SAW. فرفعني شيء كالبرق Maka sesuatu umpama kilat mengangkat aku, حتى أدخلني عليه. sampailah aku masuk kepada baginda SAW. فوجدته صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وحده وليس معه أحد. Aku mendapati baginda SAW sedang menghadap kiblat, baginda seorang diri, tiada bersama baginda siapa pun. والنور والأنوار تلوح من وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم. Nur, segala cahaya anwar terpancar daripada wajah baginda SAW. فقلت الصلاة والسلام عليكم يا سيدنا يا رسول الله. Aku pun berkata, selawat dan salam ke atasmu Tuan, assalatu wassalamualaikum, wahai Sayyidina ya Rasulullah. فقال لي صلى الله عليه وسلم Baginda sallallahu alaihi wasallam sabda padaku, مرحبا بك. marhaban buatmu. وتمرغت بوجهي في حجره يعني في عبه. Aku pun menyapu-nyapukan wajahku ke pangkuan baginda sallallahu alaihi wasallam. ثم قلت يا سيدنا يا رسول الله. Kemudian aku berkata, ya Sayyidina ya Rasulullah, أردت أن توصيني بوصية ينفعني الله بها. mohonlah hamba agar Tuan mewasiati hamba dengan wasiat yang Allah kurnia manfaat pada hamba. فقال زد في الصلاة والسلام علي. Maka sabda baginda SAW, tambahkanlah selawat dan salam ke atasku. فقلت يا سيدنا يا رسول الله. Aku pun berkata, ya Sayyidina ya Rasulullah, أضمني أن أكون وليا لله. jaminlah hamba menjadi wali pada Allah. فقال لي إني ضمنتك وتموت على حسن الخاتمة. Maka sabda baginda SAW kepadaku, sesungguhnya aku menjaminmu dan kamu akan mati husnul khatimah. فقلت له مرة أخرى وأنا أتلذذ بالخطاب معه صلى الله عليه وسلم. Maka berkatalah aku sekali lagi kepada baginda sambil aku berlazat-lazat dengan berbicara kepada baginda sallallahu alaihi يا wasallam, سيدنا يا رسول الله. ya Sayyidina ya Rasulullah, أضمني أن أكون وليا لله. jaminlah hamba ini menjadi wali kepada Allah. فقال ضمنتك وتموت على حسن الخاتمة. Maka sabda baginda SAW, aku telah menjaminmu dan kamu akan mati husnul ولا khatimah. تزال اللذة تزداد عندي. فقلت مرة ثالثة Dan kelazatan itu terus bertambah-tambah kepadaku, maka berkatalah aku buat kali yang ketiga, يا سيدي يا رسول الله. ya Sayyidi ya Rasulullah, أضمني أن أكون ولي الله. jaminlah hamba menjadi wali pada Allah. فقال لي صلى الله عليه وسلم Maka sabda baginda kepadaku SAW, ألم تعلم tidakkah kau tahu أن الأولياء كلهم يطلبون الله في حسن الخاتمة. bahawa para awliya itu semua mereka minta kepada Allah dapat husnul khatimah, وإني ضمنتك أن تموت على حسن الخاتمة. dan sesungguhnya aku menjaminmu mati husnul khatimah. فقلت له نعم قبلت يا سيدنا يا رسول الله. Maka berkatalah aku kepada baginda, iya, hamba terima ya Sayyidi ya Rasulullah. اللهم يا ربي جميعا أقبلنا بحسن الخاتمة. Allahumma ya Rabbi, kami sekalian, terimalah kami yang mendapat husnul khatimah. والدينا Begitu juga untuk dua orang tua kami, ووالديهم untuk dua orang tua mereka, وأمهاتنا mak-mak kami, وأمهاتهم وأبائهم mak-mak mereka dan ayah-ayah mereka, وأولادنا وبناتنا anak-anak kami semua laki dan perempuan, وأخواننا وأخواتنا sekalian saudara-saudari kami, خالنا وخالاتنا pakcik makcik kami, وعماتنا وأعمامنا paman bibi kami, وجميع يا ربي أزواجهم زوجاتهم dan seluruh ya Rabbi Auladhum, suami-suami dan banatuhum. isteri mereka, anak-anak mereka laki dan جميع perempuan, أقربائنا seluruh kaum kerabat kami, جميع أحبابنا seluruh para kekasih kami, جميع أصدقائنا seluruh kawan-kawan جميع kami, جيراننا seluruh jiran kami, جميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. dan seluruh umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ثم خطر في نفسي Kemudian terbetiklah di dalam diriku أن يريني الله سيدنا الخضر عليه الصلاة والسلام. untuk aku minta kepada Allah menjumpakan aku, menunjukkan kepada aku Sayyidina Al-Khidir alaihi salatu wasalam. قال لي قبل أن أسأله Maka bersabda baginda kepadaku, sebelum aku nak minta, baginda dah cakap dulu, عليك بكثرة الصلاة والزيادة. hendaklah kamu memperbanyakkan selawat dan tambah lagi. عليك بكثرة الصلاة
hendaklah kamu memperbanyakkan selawat والسلام علي dan salam ke atasku, وزيارة هذا المقام وكل ما يخصك نكمله لك. dan berziarah ke makam ini. Nanti apa saja yang untuk kamu itu kami akan sempurnakan untuk kamu. فأخذتني حشمة يعني حياء كبير في نفسي حيث رأيت سيد أهل السماوات والأرض ولم نبتكي، فقلت يا سيدنا يا رسول الله ما من نبي ولا رسول وكل الأولياء وسيدنا الخضر إلا ومن نورك اقتبسوا ومن بحرك اقترفوا. Maka di situ aku jadi terasa amat segan. Kenapa? Sebab di situ aku telah melihat junjungan penghulu segala langit dan bumi, junjungan penghulu segala makhluk. Apakah aku tidak merasa cukup lagi aku nak pergi tengok orang lain pula? Maka aku pun berkata kepada baginda, ya Sayyidi ya Rasulullah, tidaklah mana-mana wali, tidaklah mana-mana nabi dan rasul itu, melainkan mereka semuanya mencedok daripada lautanmu jua. ولما رأيتك يا سيدي يا رسول كأني رأيتهم جميعا والحمد لله. Maka bila aku melihat kepadamu ya Sayyidi ya Rasulullah, seolah-olah aku melihat kepada seluruh nabi, rasul dan awliya itu semua. Alhamdulillah. ثم دخل القوم الذين خلفتهم ورائي وهم يقولون. Kemudian masuklah pula kaum yang aku tinggalkan di belakang aku tadi, semuanya dah sampai dan mereka masuk, mereka cakap, الصلاة والسلام عليكم يا سيدنا يا رسول الله بأعلى أصواتهم. mereka meninggikan suara mereka setinggi-tingginya mengucapkan salawat dan salam, as-salatu wassalamu alaikum ya Sayyidi ya Rasulullah. ودخلوا عليه وأنا جالس بجانبه صلى الله عليه وسلم. Mereka masuk menghadap baginda dan aku duduk bersebelahan dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. فأقبل عليهم صلى الله عليه وسلم بالبشائر إلا رجل واحد طرده صلى الله عليه وسلم. Baginda sallallahu alaihi wasallam menerima kedatangan mereka semua dengan gembira, melainkan ada seorang lelaki, baginda sallallahu alaihi wasallam halau lelaki itu seorang. وقال إليك عني يا طريد يا وجه النار. Baginda SAW bersabda kepada orang itu, menjauhlah engkau dariku, wahai yang terhalau, wahai wajah neraka. فنظرت إليه Aku pandang orang tu, فإذا خلقته ليست خلقة تلك القوم كأنه شيطان. aku dapati orang yang satu ni, rupa dia tak macam rupa kaum itu, seolah-olah dia ni syaitan. ولما انقضت مخاطبته صلى الله عليه وسلم مع أولئك القوم Maka apabila sudah selesai bicara baginda sallallahu alaihi wasallam dengan kaum itu, قال لهم انصرفوا بارك الله فيكم. baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada mereka, beredarlah kamu sekalian, semoga Allah berkati kamu. واتركوني مع خليلي وأشار بيده إليه. Sabda baginda lagi, tinggalkanlah aku bersama dengan teman rapatku, sambil baginda mengisyaratkan dengan tangannya kepadaku. فقلت له يا سيدي يا رسول الله Maka berkatalah aku kepada baginda, ya Sayyidi ya Rasulullah, هل أنا شريف؟ apakah hamba ini seorang keturunan syarif? فقال أنت شريف. Maka sabda baginda SAW, ya, engkau seorang syarif. فقال له يا سيدي يا رسول الله هل أنا شريف من نسلك يا سيدي يا رسول الله. Maka aku berkata lagi, ya Sayyidi ya Rasulullah, benarkah aku ini seorang syarif dari keturunan zuriatmu ya Sayyidi ya فقال Rasulullah? صلى الله عليه وسلم أنت من نسلي. Maka sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, engkau daripada zuriat keturunanku. فحمدت الله تعالى على ذلك. Maka aku pun memuji-muji Allah Subhanahu wa taala atas yang demikian itu. وكل الأولياء Dan semua awliya الكبار yang besar-besar, يتمنون mereka mengharap أن سيدنا رسول الله bahawa Sayyidina Rasulullah يبلغهم menyampaikan Yubashshirhum. mereka, memberi khabar gembira pada mereka أنهم من أولاده صلى الله عليه وسلم. bahawa mereka itu dari kalangan keturunan baginda, anak-anak cucu baginda sallallahu alaihi wasallam. ثم قلت له Kemudian aku berkata pada baginda, أوصني بوصية ينفعني الله بها يا سيدنا يا رسول الله. ya Sayyidina ya Rasulullah, sudilah kiranya Tuhan mewasiati aku dengan suatu wasiat yang dengannya Allah memberi manfaat kepadaku. فقال لي صلى الله عليه وسلم Maka sabda baginda kepadaku sallallahu alaihi عليك wasallam, بالزيادة في الصلاة والسلام عليه hendaklah engkau menambahkan lagi amalan selawat dan salam ke atasku. وازهد في الدنيا Hendaklah kamu zuhud terhadap dunia وإياك واللهو. dan janganlah kamu leka dengan permainan. فاستيقظت من نومي Aku pun terkejut dari tidurku. فقلت في نفسي Lalu aku berkata pada diriku, وأي الملاهي حتى أتركها. apa jenis permainan itu yang nak kena aku tinggalkan? فتفقدت أحوالي الظاهرة والباطنة. Aku pun memeriksalah segala ahwalku yang zahir dan batin. فلم يظهر لي لهو. Tidak terzahir padaku aku ini melakukan suatu permainan. وبكيت وفوضت أمري إلى الله. Maka menangislah aku dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah. وقلت في نفسي Aku berkata pada diriku, إلا إذا كان هذا اللهو في مستقبلي melainkan kalau permainan yang melalaikan ini berlaku di masa depanku, فلا حول ولا قوة إلا بالله. maka itu la haula wala quwata illa billah.
ولا عاصم من أمر الله إلا من رحمه الله. Tiada yang dapat mencegah dari berlakunya urusan Allah melainkan siapa yang dirahmati Allah. وبهذا Dengan ini نقول kami berkata, وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.